Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada juzuk yang ke-28. Dan sebelum kita memasuki juzuk 28 ini yang mengandungi hampir berapa dia? 3 4 5 6 7 8 9 9 surah di dalam juzuk yang ke-28 ini, yang ingin saya merecapkan, subhanallah, apabila saya membaca, menyiapkan nota untuk berkongsi pengajaran daripada juzuk ke-28 ini. Mari kita sama-sama cuba ingat balik pengajaran daripada juzuk ke-26, yang di mana dalam juzuk 26 itu ada 3 surah yang mengenai Rasulullah SAW. Jadi tema besarnya tu adalah ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juzuk yang ke-26. Kemudian kita masuk pada juzuk semalam, juzuk 27, mengatakan buatlah pilihan. Mana pilihan yang kita nak buat? Adakah kita nak tergolong daripada golongan yang beriman dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita nak tergolong daripada golongan orang yang mengikut hawa nafsu, yang mengikut bisikan syaitan, yang mengikut bisikan iblis. Okay. Maka kita sampai kepada juzuk 28 ini, di mana tema besarnya dekat tepi tu saya tulis the sense of belonging to this religion of Allah Subhanahu wa taala, merasa perasaan memiliki agama ini. Para ulama mengatakan jika seorang Muslim itu dia solat, dia keluarkan zakat dan sebagainya, dia menjadi yang melaksanakan perintah Allah, tetapi tidak memiliki rasa memiliki agama ini. Maksudnya rasa memiliki agama ini, contohnya seperti orang sukarelawan. Sukarelawan dia suka tolong di masjid, mana-mana masjid, tapi bila dia tolong tu dia rasa dia tu bersama-sama dengan AJK-nya, dengan membantu untuk menjayakan suatu acara tu. Itu adalah perasaan memiliki. Perasaan memiliki yang kita ni sama-sama ada, we have the role to play dalam agama ini. Tak kisahlah saya ni gelaran saya student ke, gelaran saya bukan ustaz atau bukan ustazah, tetapi agama Islam ni adalah agamaku, maka aku ingin bersama-sama menjayakan agama ini. Itulah dia yang dimaksudkan di dalam juzuk yang ke-28 ini. Pentingnya merasai memiliki agama ini. Pentingnya merasai kita maknanya menjayakan dakwah ini, melestarikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, walaupun apa-apa title pun yang kita ada, tetap agama itu terpahat di dalam hati. Jadi ini apa yang akan disampaikan oleh surah-surah yang terdapat di dalam surah 28 ini, dalam juzuk ke-28 ini. Baik, kita mulakan insya-Allah dengan surah Al-Mujadalah. Surah Mujadalah, iaitu Mujadalah ini bermakna wanita yang bersoal jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Haulah bintu Tha'labah. Okey. Tapi yang dimaksudkan intipati di dalam surah Mujadalah ini adalah pembinaan umat Islam yang kuat itu dan utuh itu bermula dari urusan kekeluargaan. Di mana tak kisah pasangan lelaki atau perempuan, apabila berlakunya sesuatu demi untuk menjaga generasi, demi untuk menjaga keagamaan, dia sanggup melakukan apa saja untuk nak mempertahankan agamanya. Dan satu keindahan surah Mujadalah ini, anda akan dapati lafaz Allah itu dalam setiap ayat, iaitu Mujadalah ni ada 22 ayat. Setiap ayat, cuba anda rujuk balik nanti, dalam setiap ayat tu anda bulatkan kalimah Allah, dan anda akan dapati setiap ayat dalam surah Mujadalah ini terkandung kalimah Allah di dalamnya. Maksudnya seperti apa? Maknanya untuk merasa diri memiliki, sama ada dalam institusi keluarga, dalam individu institusi keluarga, semuanya harus ada rasa memiliki agama Allah ini di dalam hati kita semua. Dan Allah SWT mengatakan, dan generasi yang kuat itu, individu yang kuat itu bermula daripada institusi kekeluargaan. Baik, jadi kita akan dapati di dalam ayat ini mengatakan tentang Hizbullah dengan Hizbus Syaitan.
Hizbu tu maksudnya nak jadi puak Allah ataupun nak jadi penyokong agama Allah ataupun nak jadi penyokong syaitan. Maka buatlah pilihan. Apabila dah buat pilihan, peganglah kuat-kuat. This is our sense of belonging. Kami adalah daripada penyokong agama Allah. Dan kita lihat keindahan surah Mujadalah ini tutup dengan ayat Inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya mereka yang memilih dan menyokong agama Allah ini, mereka lah orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Baik, seterusnya kita pergi kepada surah yang ke-59 iaitu surah Al-Hasyr, iaitu pengusiran. Hasyr itu maknanya pengusiran. Pengusiran apa? Okay, kalau kita lihat daripada segi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasyr ini adalah dirujuk kepada peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini telah mengusir puak Bani Nadir, iaitu daripada puak Yahudi yang mana mereka mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi kalau kita lihat daripada kita maknanya konteks apa yang dapat kita mengambil istifadah daripada surah Al-Hasyr ini adalah maksudnya kukuhkanlah komitmen kita dengan segagah mungkin kepada agama Allah ini. Anda akan dapati pada ayat yang ketujuh. Ayat yang sangat kuat iaitu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Rasulmu, maka peganglah dia kuat-kuat. Gigitlah dia kuat-kuat. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang ditegah oleh Rasulullah SAW, hendaklah kamu jauhi. Kerana Allah dan Rasulnya selalu, dan Rasulullah SAW itu membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Hasyr ini adalah surah yang memberi motivasi yang paling hebat dalam diri seorang Muslim itu, di mana surah Al-Hasyr ini mengatakan tiada satu pun yang mustahil kita lakukan sebagai seorang Muslim. Kerana kita tahu qada dan qadar itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang kita ingin lakukan untuk kebaikan, lakukanlah. Walaupun ianya tak pernah dilakukan oleh manusia, walaupun perkara itu is opposite norms, tetapi ia adalah satu kebaikan untuk generasi, maka lakukanlah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik yang akan memberikan ganjaran. Dan kita akan dapati antara motivasinya juga ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihat, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat apa yang kamu persiapkan untuk masa akan datang, iaitu di akhirat lagi. Maka kita hitunglah apa lagi sumbangan yang dapat kita berikan selagi nyawa kita ini dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah lagi kebaikan, apakah dia kemanfaatan yang dapat kita berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kemanusiaan, demi untuk menebarkan dakwah Islam di atas muka bumi ini. Itu yang kita lihat, kebersamaan rasa memiliki agama ini. Dan kita lihat indahnya surah Al-Hasyr ini, di dalamnya mengandungi ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Betapanya keagungan Al-Quran ini kalaulah diturunkan di dalam sebuah bukit tu akan berhancur kecai, kerana berat nak menanggung amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Namun inilah dia kekuatan seorang manusia, kekuatan orang yang beriman ini, tak ada apa yang dapat menakutkannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi kepada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah iaitu perempuan yang diuji, iaitu sebenarnya surah ini menceritakan tentang ujian keimanan yang menimpa sebagai seorang Muslim. Iaitu pentingnya kita untuk maknanya berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh bahawa aku ini adalah seorang Muslim walaupun apa pun ujian yang dihadapi. Jadi sama ada ujian keimanan, seperti mana diuji ujian Nabi Ibrahim, kita akan lihat di dalam surah Mumtahanah ni ada ujian yang ditimpa oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ujian untuk berlaku adil kepada orang yang bukan Muslim,
Dan yang keempat, ujian mengambil janji dengan wanita. Keindahan tema surah Mumtahanah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, janganlah kita gagal dalam ujian mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka inilah kita lihat keindahan tema surah di dalam juzuk ke-28. Kemudian seterusnya kita masuk kepada surah yang ke-61, surah As-Saff. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suka umat Islam ini bersama-sama merasai diri itu memiliki agama ini dan bersama-sama sepertinya sebuah bangunan, bunyanun marsus, disebut pada ayat yang keempat dalam surah As-Saff ini, sama seperti ya Allah kalau kita lihat dalam solat, barisan itu soft yang sangat 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 rapi, sangat cantik, lurus, tak ada lubang-lubang. Maka begitulah yang Allah SWT inginkan, hati kita ni sentiasa bersatu padu dan tidak ada lubang-lubang, tak ada sekatan dalam kita nak menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Di mana kita akan dapati dalam surah Saf ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan kepada kita bagaimana imannya Nabi Ibrahim imannya Nabi Isa alaihi salam dan juga penyokong Nabi Isa alaihi salam, iaitu yang dinamakan Al-Hawariyun. Okay. Iaitu satukanlah hati-hati kita dalam menegakkan agama Allah ini, sama seperti nama surah ini, iaitu surah barisan, barisan dalam saf. Seperti mana disuruh untuk kita meluruskan saf dalam solat, maka dalam mana-mana juga projek ataupun kegiatan yang keagamaan ataupun kegiatan yang mana membawa kepada kebaikan, maka satukanlah hati-hati. Memang ianya suatu cabaran, tetapi inilah dia apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita bersatu padu. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Jumu'ah, iaitu mengenai hari Jumaat. Okay. Kalau surah Saf tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan kepada Nabi Isa dan Hawariyun. Surah Al-Jumu'ah, Jumu'ah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Dengan kita menjaga syiar Islam dengan committed mendengar ilmu daripada kitabullah. Itu sebenarnya kita panggil poin yang terpenting di dalam hari Jumaat itu, agar kita sering kali memberi motivasi, mengingatkan anak-anak lelaki kita, pasangan kita tentang pentingnya kita mendengar khutbah, mendengar nasihat oleh para imam, mendengar nasihat yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, agar kita akan terus memegang erat kepada Al-Quran dan hadis serta segala panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita sebagai seorang Muslim. Okay. Jadi surah Al-Jumu'ah ini mengetengahkan ciri menjadi seorang mukmin yang sejati itu adalah akur dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menegakkan syiar Islam. Okay. Jadi inilah dia keindahan suratul Jumu'ah. Kemudian kita pergi pula kepada surah seterusnya, surah ke-63, iaitu surah Al-Munafiqun. Tadi dalam surah Jumaat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita apakah ciri-ciri seorang mukmin yang sejati. Maka janganlah kita jadi seperti golongan munafikun, iaitu ciri-ciri yang tidak mengikut apa yang dilandaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda akan dapati di dalam surah Al-Munafiqun ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita, memaklumkan kepada kita bahawa golongan munafikin tu lebih kurang ada 15 sifat orang munafikun yang disebut di dalam surah ini. Dan anda dapati cerita mengenai orang-orang munafikun disebut di dalam Al-Quran ini hampir 300 ayat dalam 17 surah. 17 surah ini merupakan surah yang khusus yang menyebut tentang sifat munafikun dan yang paling terbanyak menyebut tentang sifat golongan munafikun adalah di dalam surah Munafikun. Okay. Agar kita umat Islam tahu dan tidak tergolongkan diri kita di dalam golongan orang munafikun yang di antara sifatnya adalah sangat berat untuk melakukan infak, bersedekah di jalan Allah.
Kerana apa? Kerana mereka tak merasa memiliki agama ini. Itu sebabnya. Okay. Dan satu lagi cirinya, mereka golongan munafikin takutkan kematian. Orang yang beriman akan sentiasa mempersiapkan dirinya, akan sentiasa memastikan saving akhiratnya itu mantap agar bila-bila masa hatinya akan tenang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila tiba masa dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk surah Taghabun, iaitu hari didedahkan segala kesalahan, di mana Allah Subhanahu Taala menyebut kita dalam surah Taghabun ini agar berhati-hatilah, jangan sampai kita ini terpedaya, tertipu dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia, dan betapa bahaya fitnah harta, anak-anak dan juga pasangan. Jadi ini di antara objektif surah Taghabun ini, maknanya memaklumkan kepada kita antara perkara yang boleh sidetrackkan kita punya sense of belonging kepada agama ini ataupun komitmen kita kepada agama ini apabila kita ni tertipu dengan cubaan dunia, sukakan harta, sibuk hanya untuk menjaga anak-anak, nak menjaga hal ehwal anak-anak dan keluarga saja, sampai kita ni terlupa untuk menjaga hal ehwal masyarakat Islam, hal ehwal agama Islam ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetengahkan surah Taghabun ini. Kemudian seterusnya kita pergi kepada surah At-Talaq. Surah At-Talaq, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, keindahan surah At-Talaq ni namanya memang tak sedap lah, kerana maksudnya perceraian, talak. Tetapi indahnya surah Talaq ini anda akan dapati kalau kita sekarang ni sedang melaksanakan ibadah puasa, dan matlamat puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk kita nak cultivate sifat taqwa. Tahukah anda bahawa surah At-Talaq ini adalah di antara objektif utamanya adalah memupuk sifat taqwa itu walaupun dalam keadaan kita susah, walaupun dalam keadaan kita ni diuji oleh Allah dengan ujian rumah tangga. Waktu ujian yang berat itulah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mempraktikkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermaksud apa? Ujian untuk bertakwa apabila berhadapan dengan ujian rumah tangga. Dan anda akan dapati takwa itu disebut dalam ayat yang pertama, ayat kedua, ayat keempat, ayat kelima. Jadi ianya menyuruh kita di antara orang yang yang dapat menguasai sifat takwa itu adalah dalam keadaannya susah, dalam keadaan dirinya sendiri itu disamaannya dizalimi ataupun tidak diperlakukan dengan baik, maka ketakwaan itu harus diaplikan dalam apa juga keadaan, di mana ujian ketakwaan kepada perintah Allah itu ketika susah, ketika senang, di dalam urusan rumah tangga. Dan anda akan nampak dalam surah At-Talaq ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ayat 1000 dinar. Itu namanya ayat 1000 dinar, iaitu ayat apa itu? Iaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinlah bahawa dalam setiap kesusahan itu apabila kita mengaplikan takwa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar dalam setiap kesusahan yang kita hadapi. Sampai kita kepada surah yang terakhir, surah At-Tahrim, di mana surah pengharaman, iaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam tema surah ini adalah beradablah kepada Allah dan kepada Rasulnya walaupun kamu ini adalah daripada isteri-isteri Rasulullah SAW. Maksudnya walaupun contohnya kalau untuk umat Islam, walaupun kita ni, maknanya walaupun saya bergelar seorang ustazah, walaupun kita seorang anak ustaz, anak ustazah dan sebagainya, dia tak ada excuse untuk kita nak sentiasa beradab dengan agama Allah ini, memperjuangkan agama Allah ini dengan adil. Dan kita akan dapati di dalam surah At-Tahrim ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita, lihat Rasulullah ini seorang yang sangat prihatin terhadap keluarganya, pembinaan keluarganya, dan kalau kita
tahu kisah sirah surah Tahrim ini adalah ketika di antara isteri-isteri Rasulullah ni ada yang jealous. Kata perempuan sifat cemburu tu antara satu sama lain tu pasti ada. Sehingga kan Rasulullah SAW kerana nak menghargai ataupun nak maknanya kita panggil nak memujuk hati isteri-isterinya, dikatakan baiklah, aku haramkan diriku untuk meminum madu. Kerana apa? Kerana Nabi ni lambat balik daripada rumah isterinya yang satu lagi kerana dia makan madu, rasa madu ni, madu A, madu B, madu C sampai Rasulullah terlambat balik. Sampai maka sampai merajuk isteri Rasulullah SAW yang merupakan gilirannya yang selanjutnya. Okay. Subhanallah. Jadi kita lihat di dalam surah Tahrim ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu daripada api neraka. Jadi kita harus sentiasa menjaga diri kita dan menjaga ahli keluarga kita daripada sentiasa, maknanya tak boleh nak berputus asa dengan anak-anak, tak boleh nak berputus asa dengan pasangan. Terus mengajak mereka dengan kasih sayang untuk bersama-sama menuju agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, di mana kita lihat kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada agama ini, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi semua kasih sayang pada harta, kasih sayang pada anak-anak, kasih sayang kepada pasangan. Moga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan the sense of belonging in this religion dalam diri kita sepenuh bulan Ramadan ini, dan kita menjadi umat yang bersatu padu kerana Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, ini saja sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan pada pagi ini pada juzuk yang ke-28. InsyaAllah kita tinggal 2 hari lagi untuk kita mengutip mutiara-mutiara dan seterusnya. Saya harap seterusnya selepas ini boleh ulang kaji balik daripada juz 1 di mana Empower Woman di dalam YouTube Empower Woman ini, kalau anda subscribe, anda akan dapati hanya segmen tadabbur ini akan kami cut daripada tadarus yang panjang 1.5 jam itu, kami akan potong 15 minit 20 minit mengenai perkongsian pada setiap juzuk yang mana kita boleh bersama-sama mengulang kaji mengambil istifadah daripada setiap juzuk yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita.